Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati, yang berhormat Datuk Yang di-Pertua Dewan, yang berhormat Timbalan Yang di-Pertua Dewan, yang amat berhormat Menteri Besar Perak, yang berhormat Ketua Pembangkang Setiausaha Kerajaan Negeri Perak, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, yang dihormati ketua-ketua jabatan sekalian dan rakan-rakan media. Alhamdulillah, saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kepada kita semua pada hari ini untuk bersama-sama dalam perasmian bagi mesyuarat pertama pembukaan persidangan penggal pertama Dewan Undangan Negeri Perak yang ke-15. Pangko ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana diberi kesempatan untuk membahaskan usul menjunjung kasih atas titah duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah di atas pelantikan Yang di-Pertua Dewan, Timbalan Yang di-Pertua Dewan serta Barisan Esko Kerajaan Negeri yang baru ditubuhkan. Baru-baru ini kita rakyat seluruh negara dilanda kejutan dan merasa duka cita atas insiden tanah runtuh di tapak perkhemahan Father's Organic Farm di Batang Kali, Selangor Jumaat lalu yang mengorbankan 24 daripada keseluruhan 94 mangsa termasuk kanak-kanak, 61 selamat dan 8 masih hilang. Juga negara kita dilanda musibah banjir. Situasi banjir di negeri-negeri pantai timur juga dilaporkan semakin teruk. Saya di sini ingin mengambil kesempatan juga salam takziah kepada keluarga mangsa-mangsa banjir. Dan juga saya di sini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pengundi Dun Pangko yang memberi mandat kepada saya, terutamanya kepada warga Tentera Laut Diraja Malaysia dan juga pengundi muda di mana mereka di antara yang memberi undian besar yang memperolehi kemenangan di N52 Pangko. InsyaAllah saya akan menggalas tanggungjawab dan amanah yang diberikan sebagai wakil kepada rakyat Pangko melaksanakan perkhidmatan. Terlebih dahulu juga saya ingin menzahirkan bagi pihak diri saya dan juga rakyat Dun Pangko di atas titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Nazri Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah yang telah menggariskan beberapa perkara yang perlu untuk mengemudi pentadbiran negeri dan merakakan belanjawan yang selari dengannya. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, di dalam titah tuanku ada menyentuh soal agar agihan peruntukan perlu dibuat secara adil kerana kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri demi kepentingan rakyat, rakyat tidak harus dihukum dengan terpaksa menanggung kesusahan. Sebaliknya kepentingan dan kebajikan mereka perlu sentiasa diutamakan. Titah tuanku juga menyebut bahawa adun yang dipilih juga perlu memenuhi tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan ikhlas, jujur, adil dan saksama berlandaskan perlembagaan. Seperti firman Allah dalam ayat 8 surah Al-Mutahanah yang bermaksud, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Saya berharap peruntukan adun pada kali ini bukan sahaja dapat disalurkan tetapi dapat disalurkan sama rata kepada wakil rakyat pembangkang agar mampu membawa pembangunan di kawasan masing-masing. Datuk Yang di-Pertua, Dun Pangko misalnya merupakan kawasan yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya golongan nelayan dan penduduk kampung yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Oleh itu, peruntukan adun sangat diperlukan
bagi membiayai pembangunan. Kita tidak mahu rakyat teraniaya sekiranya peruntukan yang merupakan hak mereka tidak disalurkan dengan sempurna. Ini kerana sebagai wakil rakyat yang berkhidmat, kita hanyalah menggalas tanggungjawab sebagai pemudah cara pada permasalahan rakyat. Seterusnya, beralih pula kepada keprihatinan titah tuanku, langkah-langkah berjimat cermat dan menghentikan perbelanjaan berunsur pembaziran. Ekonomi dunia pada tahun 2023 berkemungkinan dalam keadaan tidak menentu. Dunia diramalkan mengalami ekonomi yang merosot. Amalan untuk berbelanja secara berhemah dan berjimat cermat ini juga selari dengan apa yang disuarakan oleh Perdana Menteri kita yang telah berikrar untuk memastikan kerajaan di bawah pentadbirannya melaksanakan perbelanjaan lebih berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Ini adalah amalan baik dan positif yang pastinya disambut gembira oleh rakyat. Belanjawan pada kali ini juga perlu mempamerkan usaha untuk menangani kos sara hidup rakyat yang juga semakin meningkat. Saya di sini ingin juga memohon izin Yang di-Pertua di mana saya ingin memajukan beberapa permasalahan di kawasan saya. Satu, projek penempatan semula nelayan atau shortcut dia PSN di Teluk Baru, Pulau Pangkor yang dibina kerajaan negeri pada 2014 dan siap 2018 bagi memberikan kediaman selesa kepada 139 keluarga nelayan tempatan. Ia bertujuan menempatkan semula keluarga nelayan di Pulau Pangkor, khususnya di Kampung Teluk Baru. Rumah ini bernilai RM45,000 seunit, berkeluasan 860 kaki persegi dengan 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Selain mempunyai balkoni dengan bayaran bulanan serendah RM150 selama 25 tahun. Difahamkan seramai 90 keluarga telah mendiami rumah ini, manakala bakinya masih kosong. Antara syarat kelayakan di bawah projek PSN itu adalah nelayan berkenaan mestilah merupakan ahli kepada Persatuan Nelayan Kawasan Pulau Pangkor, iaitu nelayan tulen yang diiktiraf Persatuan Nelayan tersebut. Seperti mana dilaporkan media sebelum ini, mengikut percanggahan kerajaan negeri, mahu pendapatan ini diselesaikan secepat mungkin, yang mana senarai nama yang layak boleh dimuktamadkan pada bulan Mac dan surat tawaran boleh dikeluarkan selewat-lewatnya bulan April. Bagaimanapun, sehingga kini baki kediaman PSN yang kosong ini masih belum berpenghuni. Jadi, bolehkah kerajaan negeri jelaskan status 49 baki keluarga dan bilakah mereka boleh mendiami rumah berkenaan? Ini kerana kelewatan meluluskan permohonan nelayan yang layak menyebabkan hasrat mereka untuk mendiami rumah yang selesa tidak tertunai. Ini sama sekali berlawanan dengan apa yang disasarkan kerajaan, iaitu membantu membaiki kehidupan keluarga nelayan lebih baik dan selesa dengan prasarana asas yang diberikan. Dalam konteks pemilihan untuk pemilikan kediaman di projek perumahan PSN ini pula, kita mahu proses ini dilakukan secara adil dan telus mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Syarat-syarat pemilihan adalah sangat ketat kerana objektif awal pelaksanaan projek ini juga adalah untuk membantu nelayan yang tidak mempunyai rumah dan masih menyewa bertahun-tahun lamanya. Sehubungan itu, lebih cepat perkara ini dapat dimuktamadkan, maka tiadalah golongan nelayan Pangkor yang layak memerlukan kediaman keciciran. Saya juga ingin menengahkan masalah nelayan muda. Industri perikanan negara kini menghadapi cabaran kekurangan golongan muda sehingga menyebabkan pemilik bot lebih gemar menggajikan awak-awak warga asing bagi membantu mereka.
Seperti mana dilaporkan media, kerajaan menerusi Kementerian Pertanian sejak beberapa tahun lalu giat merancana pelbagai pendekatan dalam usaha memodernkan industri perikanan bagi menarik lebih ramai golongan muda melibatkan diri dalam industri berkenaan. Perkara yang dirancang adalah memodernkan industri perikanan supaya dapat menjamin golongan muda untuk menjadi nelayan moden. Dalam hal ini, industri perikanan dilihat masih menarik minat golongan muda dalam kawasan Dun Pangkor apabila jumlah nelayan muda ini dilihat sedang bertambah. Bagaimanapun ramai dalam kalangan nelayan muda ini tidak mempunyai lesen bot dan kad nelayan. Ini sekaligus menyukarkan kerajaan melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia sukar menyalurkan bantuan subsidi minyak, allowance sara hidup dan bayaran istihar. Memandangkan pendaftaran ini penting, jadi apakah usaha yang dijalankan oleh pihak berkuasa dan Jabatan Perikanan untuk memastikan golongan nelayan muda ini mendaftar bagi mendapatkan kad nelayan dan mengapakah Jabatan Perikanan masih membekukan lesen dan apakah tindakan jabatan tersebut untuk memberi lesen. Saya berharap kerajaan meluluskan lesen nelayan muda bagi membolehkan mereka menjalankan kegiatan menangkap hasil laut dan pada masa yang sama layak untuk menerima bantuan-bantuan yang telah diperuntukkan. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menekan sedikit isu wanita mengenai bantuan untuk ibu tunggal. Sejauh manakah tindakan pihak kerajaan dalam membantu golongan ibu tunggal yang dilanda musibah dengan menyediakan rumah transit sebagai bantuan segera kepada mereka yang kehilangan tempat tinggal secara tiba-tiba. Misalnya kematian, dilanda musibah, penceraian dan ketua keluarga tidak bertanggungjawab. Keadaan lebih sukar apabila ibu tunggal yang tidak bekerja, mempunyai anak ramai, ditinggal sebatang kara dan tiada tempat untuk dituju. Justru itu, inisiatif rumah transit ini amat perlu bagi menempatkan mereka apabila terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan ada kes ibu tunggal dan anak-anak yang kecil terpaksa tinggal di dalam kereta selama beberapa minggu, ada yang berbulan-bulan setelah kehilangan tempat tinggal. Begitu juga ada ibu tunggal yang dihalau dari rumah sewa dan tiada tempat berteduh. Kerajaan perlu mencari jalan untuk mewujudkan inisiatif menyediakan rumah transit ini bagi membantu mereka dalam tempoh tertentu sehingga ekonomi mereka stabil. Adalah diharapkan insentif rumah transit ini dapat diwujudkan di setiap daerah di dalam negeri Perak. Saya tidak menafikan pihak kebajikan masyarakat ada juga menyalurkan bantuan sara hidup dan bantuan kanak-kanak setiap bulan sebanyak RM150 ke maksimum RM1,000 sebulan kepada mereka yang berkelayakan. Tetapi di antara syarat yang diperlukan dari Jabatan Kebajikan adalah alamat tempat tinggal. Insentif yang diperkenalkan ini adalah sebagai satu langkah awal bagi mereka yang terpilih akan menginap secara sementara sebelum mampu menyewa kediaman lain setelah kehidupan mereka kembali stabil. Kerajaan negeri juga boleh bekerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO yang telah dikenal pasti untuk menguruskan unit-unit kediaman untuk mereka. Bagi golongan ibu tunggal yang tidak berkemampuan yang ingin keluar bekerja untuk mencari nafkah namun terpaksa meninggalkan anak-anak yang masih kecil, apakah insentif kerajaan dalam membantu golongan ibu tunggal ini dari segi penjagaan anak-anak sepanjang
mereka keluar bekerja. Disebabkan kekangan ketiadaan pengasuh kerana mereka masih belum mampu untuk mengupah pengasuh dan menyebabkan ibu tunggal ini tidak bekerja demi menjaga anak-anak di rumah. Oleh itu, insentif pusat jagaan atau bantuan pembiayaan anak-anak di pusat jagaan bagi golongan tidak berkemampuan ini adalah amat diperlukan, terutamanya sebagai galakan ibu tunggal untuk berdikari dengan keluar bekerja. Dengan cara ini sahajalah mereka berdikari dan tidak akan bergantung kepada bantuan daripada agensi kerajaan semata-mata dan mengharap ihsan orang ramai. Di samping itu, insentif ini juga dapat menyediakan keadaan yang lebih selamat kepada kanak-kanak yang terpaksa ditinggalkan sendirian di rumah apabila ibu mereka keluar bekerja sebelum ini. Sebagai rakyat yang prihatin, saya berharap pihak kerajaan dapat mencari penyelesaian dalam isu ibu tunggal ini daripada segi rumah transit serta masalah-masalah yang saya perikirkan tadi. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, akhir sekali, dalam kesungguhan kita melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang terpikul di bahu kita, marilah kita terus berdoa mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemimpin memimpin dan membimbing fikiran dan perasaan kita semua tetap sentiasa di jalan yang benar, tetap di jalan yang diredainya dan sentiasa bermuafakat. InsyaAllah rakyat Perak dan negeri Perak akan terus selamat dan aman, makmur dan maju jaya. Pangko sekali lagi menyokong dan menjunjung kasih titah ucapan Tuanku Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Sultan Perak Sultan Nazri Muhyiddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azam Muhyiddin Shah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Pangkok